wawancara yang kita bawakan ini sebagai segmen terakhir kita, iaitu penerima anugerah NAIP Chancellor. Kita bersama Umi, kan rakan tugas kita ya, Ummu Salamah. Bukan, hanya mungkin saudara. Nanti saya tanyakan. Kita bersama dengan siapa ni? Umi Salmah Haji Muhammad Firdaus, merupakan seorang graduan daripada Universiti Teknologi Brunei yang telah pun menerima anugerah NAIP Chancellor. Jadi apa kata penonton, kita terus sapa beliau ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Umi ya? Apa kabarnya Umi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Adakah ada kaitan dengan Ummu Salamah? Rakan tugas atau memang ada? Kaitan mungkin saudara dalam Islam, selain itu nada. Betul. Jadi kami, nama tu ada orang kata ni CP-CP. Ada CP-CP-nya. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Panggil apa ni, Umi? Umi saja. Umi. Mengucapkan terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi, menyerikan lagi Rampai Pagi hari ini dan sama-sama tadi membuka mata, membuka minda, dan kami mengharapkan agar perkongsian hari ini Auda dapat terus menginspirasikan Pagi Auda. Dan sebenarnya Auda, Universiti Teknologi Brunei baru saja melangsungkan majlis convocation yang telah pun mengambil tempat pada 7 hari bulan September yang lalu, di mana seramai 670 graduan telah pun diraikan pada majlis convocation Universiti Teknologi Brunei yang ke-12. Jadi di antara daripada jumlah tersebut, seramai 11 orang merupakan ijazah Doktor Falsafah, 112 graduan ijazah sarjana dan juga 547 graduan ijazah sarjana muda. Dan daripada 547 graduan tersebut, dan salah seorangnya telah pun menerima anugerah NAIP Chancellor. Jadi ini dia kami datangkan Umi Salmah Haji Muhammad Firdaus ni ya. Penerima anugerah NAIP Chancellor dan pencapaian kecemerlangan kemahiran hidup curriculum. Jadi mungkin ya Umi boleh mengungsikan, memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menceritakan sedikit sebanyak tentang pengalaman cabaran semasa di universiti sebagai seorang pelajar sarjana muda di UTB. Masya Allah, terima kasih Puan. Tuan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Tuan, Puan dan penerbit dengan kesempatan untuk menghadiri wawancara pada pagi ini. Alhamdulillah, saya merasa amat bersyukur mendapat dan menerima anugerah NAIP Chancellor ni. In addition to that-nya orang, ada juga satu lagi pencapaian, iaitu yang seperti dinyatakan tadi, anugerah co-curriculum sebagai, kalau bahasa Inggerisnya, Outstanding Life Skills Achiever. So, pencapaian kemahiran kehidupan, insyaAllah. Di sana ada MPP lah yang membagi. Ini NAIP Chancellor, Alhamdulillah, mungkin sedikit sebanyak pengenalan diri saya. Nama yang diberi Umi. Anda pernah kena panggil Salmah. Alhamdulillah. Klasik sikit nama tu. Saya di antara anak yang bungsu di antara 7 adik-beradik. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya seorang saja yang pernah menjadi graduan universiti. So ini indah disangka. Indah disangka anugerah ni. Selain daripada itu, memang banyak cabaran. Cabaran yang diharungi bermula dari sebelum undergraduate atau sebelum menjadi graduan sudah. Mungkin apa yang perlu saya mungkin sentuh sedikit sebanyak, rasa bersyukur. Rasa bersyukur pertama kali diberikan cabaran itu sebenarnya satu bukan semua orang dapat kena bagi cabaran ni dan bukan semua orang dapat anugerah ni. Betul. Indah disangka ada seorang menyusul. Alhamdulillah. Saya boleh rasakan dari awal itu sebenarnya dari tahun pertama, kedua dan ketiga saya indah pernah mendapat senarai dekan. Di mana dari setiap tahun itu memang ada top student dan top student. Saya kira cuba yang terbaik setiap tahun, indah mendapat top student dah apa-apa. Saya cuba sedaya upaya, struggle memang selalu ada. Kalau saya bertanya kepada mungkin guru-guru, lecturer-lecturer, pensyarah, kawan-kawan saya yang lain, sekiranya bis dorang bertanya, apatah UTB? Siok sanang, siok indah semestinya sanang. Siok indah semestinya sanang. Dan cabaran itu mental, fizikal, emosional memang semua ada. Alhamdulillah. Tapi mungkin saya boleh menyentuh sedikit sebanyak lagi nantilah dengan semua itu.
Jadi betul lah ya, Dania, usaha tidak mengkhianati hasil. Masya Allah. Katanya dah pernah apa menjadi top student setiap tahun, tapi pernah, bila Masya sudah diorang finalnya, alhamdulillah, itu Dapat namanya anugerah. rezeki, tidak akan ke Rezeki mana. sebenarnya. Dan kalau ditanyakan juga kepada Umi, kita memang mengetahui ni Umi, anugerah Naib Chancellor adalah pengiktirafan tertinggi dalam kursus dalam bidang akademik. Rasanya tidak ingin mengetahui perasaan pasal soalan itu memang klise. Memang semua akan ditanyakan. Sudah tentunya gembiralah. Tapi selain pada soalan itu, rasanya yang paling penting je untuk penonton tahu apa usaha ataupun langkah-langkah yang Umi telah ambil daripada tidak pernah tersenarai dalam sebagai top students, dekan, anugerah dekan, tetapi akhirnya menerima anugerah Naib Chancellor. Jadi mungkin boleh dikongsikan apa yang Umi lakukan untuk mendapat anugerah ini, dan mungkin perkongsian ini dapatlah memberikan motivasi barangkali kepada penonton-penonton pagi hari ini. Silakan. Masya Allah. Mungkin dalam arti kata lain, tips, triks ataupun usaha itulah. Mungkin ramai yang memikirkan ini adalah dalam bidang akademik. Naib Chancellor Award atau anugerah Naib Chancellor ni memang orang akademik saja. Tapi sebenarnya selain daripada bidang akademik, co-curriculum itu penting. Aktif dalam bidang co-curriculum, pencapaian dari segi kepimpinan itu pun dikira, Masya Allah. Rupanya dengan usaha kita ni membantu orang lain, membantu dalam membuat event, mendevelop diri sendiri dari bidang lain selain daripada akademik, ataupun membantu kita ni dalam kehidupan masa ni sebenarnya. Betul. So mungkin sedikit sebanyak dalam usaha saya tu collective effort yang orang, bukan personal. Saya sendiri tidak akan dapat cakap, ni usaha saya sendiri ni, saya sendiri yang mendapatkan, it's all me, indah. Ini saya boleh katakan kalau bukan indong saya, bukan ibu bapa saya, berkat doa bis dorang, berkat usaha bis dorang jua membesarkan saya. Dikala saya indah percaya diri, ada orang lain yang percayakan saya sendiri. Dan selain daripada itu, kawan-kawan dan mentor yang ada di Universiti Teknologi Brunei masa ni, bis dorang membagi banyak kata semangat, bantuan, support, semua tu collective effort untuk mendapatkan anugerah Naib Chancellor ni. So mungkin dari segi persoalan selalu ditanyakan, time management macam mana, stress management macam mana, energy management lagi macam mana. Banyak kan tu kan dibuat semua tu. Tapi indah selalu kita ni kan bersemangat setiap hari, ada masanya untuk berehat. So mungkin kunci utamanya ialah satu, selain daripada disiplin, kita ni mencari what works for us. Apa yang boleh kita ni apply untuk diri kita ni sendiri. Kalau orang lain boleh buat benda tu, indah semestinya kita ni boleh dengan cara yang sama. Tapi mungkin kita ni boleh cuba cara yang lain. Dari segi time management, selalunya ditanyakan macam mana membahagikan masa. Saya gagal membahagikan masa setiap hari. Setiap hari masa tu kadang-kadang dibagi untuk A, B pulang mengambil. Dibagi untuk B, C ada jua ikut. So mungkin dari kegagalan dari awal hingga akhirat tu memang gagal setiap hari. Pikir mungkin I can do 10 things today. 5 saja dapat. Betul. So, apa yang saya sedari selepas kegagalan itu sebenarnya kita ni indah semestinya membahagi masa. Kadang-kadang kita ni boleh mencantumkan masa di antara kedua-duanya. So, persoalannya akademik atau co-curriculum. Kedua-duanya ada kaitan. Ada kaitan sebenarnya. Terus tu Puan. So di masa kita ni membuat co-curriculum ataupun aktiviti di luar, kita ni mempelajari bidang kepimpinan, pengurusan masa atau pengurusan sumber-sumber yang kita ni ada. Kalau kita ni apply ke akademik, boleh sebenarnya. Dalam masa yang sama, apa yang kita ni pelajari dalam akademik, kita ni boleh apply ke aktiviti luar kita ni. So alhamdulillah, there no such thing as perfect way, ataunya orang tips and tricks satu mesti ikut 100% boleh dapat ni. Kalau jadi Umi buat apa yang Umi buat tiap hari, indah semestinya dapat.
mungkin ada seseorang di sana lain caranya membuat, tapi boleh je dapat anugerah yang sama. Okey. Saya sebenarnya ni atau cukup tertarik dengan perkongsian Umi tadi bercerita mengenai dengan it's not a personal effort, bukannya persendirian tetapi collective efforts. Jadi semua orang di sekeliling ini mengambil peranan yang cukup penting juga. Jadi kalau boleh ditanyakan, ini tadi mengundurkan masa sedikitnya 3 tahun yang lepas ni, Umi, apabila Umi menerima tawaran untuk belajar di Universiti Teknologi Brunei. Jadi kami cukup mengetahui ni, Auda, Umi sebenarnya berusia muda sebenarnya, masih muda dan telah pun menerima ijazah beliau, dan selepas tingkatan 6 Umi, rasanya pedagogi pendidikan memang jauh berbeza daripada tingkatan 6 dan terus ke universiti. Universiti teknik yang digunakan lain, pembelajaran lain dan banyak menggunakan group work dan sebagainya. Jadi pada Umi sendiri, bagaimana Umi membiasakan ataupun mengadap dengan sistem pembelajaran yang agak berbeza sewaktu itu? Masya Allah. Kalau undurkan masa lagi 3 tahun, mungkin saya sendiri tidak percaya. Sebenarnya tahun yang dulu itu COVID melanda. Di mana mungkin undurkan lagi sedikit. Kenapa ataupun macam mana boleh? Tahun pertama kami ada mengadakan orientation atau menghadiri orientation yang diadakan oleh UTB dan Majlis Perwakilan Pelajar UTB pada masa itu. Di sana kami membiasakan diri dengan sesama sendiri, dengan situasi ataupun environment UTB juga. Tapi Masya Allah, indah sampai 2 minggu COVID. So di sana lockdown dan kami pun adjustment itu berubah lagi. Dari tingkatan 6 ke universiti sudah culture shock orang. Dari physical ke online lagi culture shock, Masya Allah. So di sana kalau diri sendiri saja mengharapkan device masing-masing, mungkin ada orang yang more well off, mungkin complete monitor, wifi semuanya ada. Tapi sebahagian daripada kami, itu indah semua yang ada capability ataupun device masing-masing. Dan di sana saling bantu-membantu itu ada muncul. Untuk membiasakan diri dengan culture shock ini ataupun perubahan daripada tingkatan 6 ke universiti, sebenarnya saya rasa yang membantu apabila saya menghadiri ataupun mengikuti PKBN pada zaman dulu itu. Untuk membiasakan diri dalam masa itu disimpan dalam satu environment, kita ni cuba adapt. And PKBN, Program Khidmat Bakti Negara, banyak membantu dalam hal macam itu. Membiasakan diri dalam situasi yang kita ni indah biasa, situasi yang kita ni indah, yang orang comfortable. Selain daripada itu, pensyarah di UTB banyak membantu dalam orang meng-cater to our needs. Di mana kami device masing-masing, keperluan masing-masing pada masa itu berlainan. Dan selain itu, ya indah semua orang sama lah layanannya. So mungkin dengan adanya tenaga pelajar yang UTB ada, bis dorang banyak membantu student-student. Banyak juga membagikan bantuan dari segi kewangan, keperluan devices, dan dulu memang ada dinamakan donation drive ataupun di mana student-student yang indah ada devices macam mana ni diberikan devices. Diberikan kemudahan tersebutlah. Ya, sebenarnya seronok ini bercerita dengan Umi kerana ini merupakan satu motivasi kepada para graduan kita ni ataupun para pelajar kita ni yang baru saja menduduki universiti dan sebagainya. Dan kalau tadi ada dua anugerah yang diberikan, iaitu penerima anugerah Naib Chancellor dan juga pencapaian kecemerlangan kemahiran hidup co-curriculum. Jadi bermakna ini ada merupakan satu hubung kait. Jadi bagaimana sebenarnya co-curriculum ini membantu perkembangan peribadi Umi sendiri? Sebab kalau kita lihat kan, macam dari segi penceritaan dan sebagainya, memang banyak message yang dihantarkan. Ini bukan saja semata-mata pengalaman daripada Umi, tapi khusus untuk anak-anak kita ni yang lain-lainnya. Jadi macam mana tu?
Soalannya macam mana boleh co-curriculum ini boleh Bantu membantu perkembangan peribadi Umi sendiri. Ya. Selain daripada membantu perkembangan, mungkin co-curriculum ataupun aktiviti luar ni iatah sudah sumber perkembangan itu sebenarnya. For myself lah. Alhamdulillah saya amat bersyukur dianugerahkan pencapaian kecemerlangan kemahiran hidup. Di mana anugerah ini dianjurkan ataupun diberikan oleh Majlis Perwakilan Pelajar bersama dengan Hal Ehwal Pelajar UTB. Di sini sebagai mungkin untuk merakamkan juga setinggi-tinggi penghargaan, sebenarnya saya dulu diberikan kesempatan untuk mempengerusikan salah satu trofi yang julung-julung kalinya diadakan, iaitu Piala Chancellor atau dikenali sebagai Chancellor's Trophy. Di sana mungkin skala besar saya dapat mempelajari banyak ataupun dapat perkembangan diri dengan lebih cepat, lebih besar skalanya, kerana saya diberikan kesempatan untuk mengetuai komiti-komiti daripada UBD, UTB, UNISA dan Kupu SB. Di sana saya belajar bahawa lain-lain orang, lain-lain cara, lain-lain background, lain-lain cara pemikiran. Dan di sana selain daripada mungkin orang berfikir kalau lain-lain pemikiran ini ada konflik. Tapi di sana sebenarnya ada space ataupun room for growth. Dan di sana alhamdulillah saya banyak berkembang. Saya banyak mempelajari, saya banyak memahami macam mana untuk self development ni. Sebenarnya banyak lagi yang kita ni bincangkan, tapi sayang masa tu. Mungkin Denny secara ringkasnya ni. Mungkin soalan yang terakhir. Pesanan barangkali ataupun dua soalan terakhir, tapi dalam masa seminit saja Umi di atas kebertasan waktu. Pesanan terakhir Umi untuk penonton sampai pagi, mungkin saranan dan sebagainya pada belia-belia kita ni yang masih lagi menuntut, dan juga mungkin boleh dikongsikan apa perancangan Umi selepas ini. 5 tahun akan datang. Masya-Allah, dalam 5 tahun yang akan datang. Mungkin 5-year plan-nya orang nampak singkat, tapi bagi saya sedikit jauh juga. Alhamdulillah dalam masa setahunan ni dan merangkumi 5 tahun itulah insyaAllah. Saya ingin dalam perjalanan saya sebagai mungkin anak yang bungsu dalam keluarga saya, bersama rakan-rakan seperjuangan, sedikit sebanyak mungkin sedikit nasihat kepada saya yang masa ini, kalau saya bukan undur masa, kalau fast forward macam mana tu? Kehadapan, diri saya yang kehadapan. Anggap challenge ataupun apa saja cabaran sebagai peluang untuk belajar. Mungkin kita ni kadang-kadang moving forward itu memang banyak cabaran, tapi kita ni sahut, kita ni ambil. Dan walaupun kadang-kadang rasanya akan mengeluh atau mengalah, mungkin kita ni boleh cuba untuk cari penyelesaian. Dan kita ni lihat hikmah di sebalik itu. Betul. Hidup memang penuh cabaran ni Auda. It's okay to be tired. Okay kalau Auda letih, tapi jangan berhenti. Jangan sesekali mengalah. Ambil masa untuk berehat. Walaupun terima kasih kami ucapkan dan tahniah kepada Umi Salmah binti Haji Muhammad Firdaus, iaitu graduan UTB, dengan penjelasan penerimaan anugerah Chancellor. Terima kasih Umi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan.